Kita telah pun berada di studio utama IKIM FM untuk membincangkan salah satu topik yang dipetik daripada kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin bersama dengan Fadil Ustaz Adlan Abdul Aziz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Ustaz kerana sudi hadir sebagai tetamu untuk rancangan Tafakur Fiddin pada malam ini secara langsung di studio utama IKIM FM. Sebelum itu, kepada para pendengar IKIM FM yang ingin menonton secara langsung rancangan Tafakur Fiddin ini, ingin melihat dengan lebih dekat lagi wajah tetamu undangan kita, itu Afadi Ustaz Adlan, boleh melayari laman FB IKIM FM, ya, laman FB IKIM FM, dan insya-Allah anda dapat menonton kami menerusi laman FB Go Live. Di samping itu juga anda boleh bertanyakan soalan ataupun mengemukakan pandangan anda ke nombor talian WhatsApp IKIM FM, nombornya 0111-29004004 atau ke laman FB IKIM FM. Baiklah, tajuk yang kita bakal bincangkan pada malam ini Ustaz, berkenaan dengan larangan mengerjakan bid'ah. Cukup menarik sekali untuk dikupas pada malam ini. Jadi saya beri laluan seketika untuk Ustaz bagi mukadimah pengenalan. Tafadhal masykurah. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Haji Nazri, masih Redu IKIM, kepada yang mendengar dan juga yang menonton, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah pun menyebut tentang bahagian pertama tajuk ini ataupun pasangannya dalam dua kuliah yang lalu ataupun sebelum itu juga, iaitu tentang bid'ah. Pasangannya ialah sunnah. Maka apabila ulama mengatakan sunnah, maka akan disebutkan lawannya, iaitu bid'ah. Dan perkataan bid'ah ini perkataan yang sentiasa disebut dalam masyarakat, terutama mereka yang mengambil berat tentang ilmu agama, yang mengambil berat tentang hukum hakam, dan juga ingin melakukan yang terbaik dalam agama. Maka pasti tajuk ini akan dilalui dan mereka akan membaca dan mendengar dan mengambil pendirian. Jadi pada malam ini kita dalam masa yang ada ini, insya-Allah saya cuba ketengahkan beberapa perkara penting di sebalik istilah ini, iaitu bid'ah, dan bagaimana Islam melarang bid'ah ini daripada dilakukan kerana ia adalah lawan kepada yang diarahkan, iaitu sunnah. Dan sunnah Nabi SAW telah kita bicarakan dulu, iaitu kita dituntut untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sudah pasti kita dituntut juga untuk menghindari perkara yang berlawanan dengan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dalam hadis-hadis baginda menyebut perkataan bid'ah, menyebut tentang jangan melakukan bid'ah. Maka ini menyebabkan para ulama zaman berzaman, dulu sampai sekarang, menulis tentang perkara ini dan juga memberi pengajaran kepada masyarakat. Jadi pada malam ini insya-Allah kita nak melihat sedikit sebanyak tentang apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah. Kemudian kita juga ingin melihat bagaimana beberapa isu yang berbangkit, contoh yang seperti apakah maksud bid'ah ini berbeza-beza, apakah bid'ah ini terbahagi pula kepada beberapa bahagian, dan juga kita juga ingin melihat bagaimana ada satu fahaman yang kita panggil mudah membid'ahkan. Jadi ini kita panggil isu-isu berbangkit, isu-isu yang berkaitan. So saya ingin pada malam ini berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar dan menonton, supaya kita menjadi Muslim yang dikatakan sederhana dalam menilai, adil dalam menilai, sederhana dalam menyebut apa sahaja yang berkaitan dengan agama kita. Dan juga yang paling penting, berhati-hati. Dalam masa yang sama, dalam masa kita ingin menegakkan sunnah dan meninggalkan bid'ah, jangan pula kita tersalah dan tersasar sehinggakan perkara yang tidak bid'ah kita katakan bid'ah. Jadi ini benda yang semuanya terangkum dalam perkara yang kita nak sebutkan pada malam ini, dengan beberapa hadis yang dibawa dalam kitab kita dan juga beberapa hadis yang lain yang kita akan lihat daripada kitab asal, iaitu Imam An-Nawawi, Riyadhus Salihin Imam Nawawi, supaya kita
semakin hari kita semakin jelas. Dalam beragama kita ada penambahan ilmu dan juga muhasabah diri. Dan di antara perkara yang kita perlu tekankan ialah adakah kita mendapat gambaran yang tepat kepada apa-apa isu yang kita bincangkan. Pada masa kita bincangkan isu sunnah pada malam yang hari itu, kuliah yang sebelum ini dan sebelum itu, kita telah jelaskan bagaimana sunnah itu ada beberapa definisi mengikut para ulama yang bercakap tentang dia. Maka pada malam ini juga kita ingin berhati-hati dan melihat apakah definisi bid'ah dan bagaimana para ulama menanganinya dan bagaimana kita berdepan dengan golongan yang pelbagai yang ada sebahagiannya memahami maksud bid'ah dan ada sebahagiannya yang tidak ataupun kurang memahami maksud bid'ah, menyebabkan berlaku pertembungan. Bayangkanlah kalau saya dan Tuan Haji Nazri kita bertelagah tentang satu isu. Tuan Nazri kata bid'ah, saya kata tidak. Maka ini menyebabkan satu masalah akan timbul, mungkin menyebabkan perselisihan faham, bermasam muka, bahkan lebih teruk daripada itu ialah sesat menyesatkan. Maklumlah bila seorang kata bid'ah, seorang kata tidak, maka yang mengatakan bid'ah tadi akan marah dan akan melabelkan kita. Maksudnya ustaz, dahlah ustaz tak kata bid'ah, ustaz pula menyokong pula bid'ah. Maka ustaz ni ahli bid'ah. Jadi dilabelkan. Maka bermasam muka, bergaduh, bahkan menyesatkan, bahkan na'udzubillah mensyirikkan ataupun mengkafirkan, na'udzubillah. Ini semua kita panggil perselisihan yang timbul daripada gambaran yang tidak sama ataupun definisi yang tidak sama. Semoga kita pada malam ini dapat menambahkan lagi ilmu kita dan yang paling penting berazam untuk mendalami lagi apa saja perkara tentang Islam supaya kita tidak salah dalam memahami atau melabelkan sesiapa. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, ya, itu dari segi mukadimah ataupun pengenalan tajuk kita pada malam ini, iaitu larangan mengerjakan bid'ah. Ustaz, boleh Ustaz terangkan dengan lebih lanjut lagi? Saya difahamkan bid'ah ini terbagi kepada dua, ya, iaitu bid'ah diniyah dan juga bid'ah duniawiyah. Apa itu Ustaz? Ya. Bila kita bercakap tentang bid'ah, sebelum kita bercakap tentang pembahagian, ada yang bahagi kepada yang disebutkan tadi, bid'ah dalam agama, bid'ah dalam dunia. Maka yang kita bercakap yang menimbulkan masalah besar sudah pasti bid'ah dalam agama. Ya, saya. Jadi sebelum kita bercakap soal pembahagian, ada yang bahagi 3, ada yang bahagi 5. Ada yang bahagi bid'ah yang hasanah yang baik, bid'ah yang dalalah yang sesat. Dan ada yang bahagi bid'ah wajib, bid'ah sunat mengikut hukum. Maka sebelum itu kita nak mengajak semua untuk kita mengulang kaji, iaitu apakah maksud bid'ah itu sendiri dari segi bahasa. Dari segi bahasa, maksud bid'ah ni ialah melakukan sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Benda baru, maksud buat benda baru. Apa saja benda baru. Sebab itu Allah SWT mencipta segala makhluk yang sudah pasti ciptaan Allah ni tidak ada tandingan. Sudah pasti ciptaan yang merupakan ciptaan yang hebat dan unik. Tidak ada yang mampu menciptakannya, hanya Allah. Maka Allah menyebut dalam Al-Quran, Allah itu menyebut tentang dirinya Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan alam langit dan bumi ini dan tidak ada yang sebelumnya sebegitu. Jadi ini dipanggil bid'ah, maksudnya buat benda baru. Jadi dari segi bahasa, buat benda yang tidak ada sebelumnya. Tetapi dari segi syarak, dari segi agama kita, maksud bid'ah ni dia panjang. Ada yang ringkaskan, ada yang panjang. Kita tengok macam mana definisi yang berbeza menyebabkan ada orang yang mungkin salah faham. Contoh kita bagi. Ada yang kata bid'ah ini ialah benda yang Nabi tak buat. Senang aja. Ada yang kata begitu. Kita pun dengar nampak macam betul, nampak macam okey. Contohnya dia kata, Ustaz, benda Nabi tak buat. Kenapa kita buat? Bid'ah. Ini bid'ah. Nabi tak buat. Nabi tidak lakukan ataupun tidak ada di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat. Jadi itu dipanggil sebahagian daripada contoh definisi yang amat ringkas ataupun umum. Maka para ulama yang menyebut sedemikian akan memperincikan. Contohnya kita katakan begini.
Tuan Haji Nazri tanya saya, bid'ah itu apa? Saya kata bid'ah ni benda yang tak ada zaman Nabi. Maka itu sudah umum. Maka bila saya nak perincikan, saya akan katakan benda yang tak ada zaman Nabi, ada yang bersifat agama, ada yang bersifat duniawi. Ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lakukan tapi boleh dibuat. Ada yang memang tak boleh dibuat, ada yang digalakkan, ada yang diharuskan. Ini dipanggil memperincikan hukum. Jadi tidak mengapa kalau saya memilih untuk mengatakan bid'ah itu benda yang tidak ada di zaman Nabi, kita boleh terima secara asasnya, tapi jangan kita menyesatkan. Jangan kita melarang dan membid'ahkan dalam maksud mengharamkan. Bukan begitu. Kita beritahu, ada ulama kata bid'ah ini benda yang tidak ada di zaman Nabi. Maka benda yang tidak ada di zaman Nabi perlu dibincangkan pula hukumnya. Maka begitu. Jadi kalau kita kata contohnya, ada tak zaman Nabi ni Ustaz? Tak ada. Maka soalan kedua patutnya apa? Boleh tak saya buat? Apakah hukum melakukannya? Maka ini okey. So, definisi yang umum. Ada yang definisi lebih khusus, iaitu perkara yang tidak ada di zaman Nabi, ataupun mewujudkan perkara yang tidak ada di zaman Nabi tanpa keizinan syarak. Maksudnya dalam Quran atau hadis dan sebagainya tidak ada pun perkara yang mengizinkan ataupun yang menunjukkan ke arahnya. Maksudnya bertentangan, tidak ada dalam Quran dan hadis, bertentangan dan menyalahi. Maka ini dipanggil perkara yang biasanya orang panggil, inilah maksud bid'ah yang tercela. Bid'ah yang tidak boleh dilakukan, iaitu melakukan perkara, perbuatan, fahaman atau kata-kata atau amalan yang tidak ada langsung asal usul daripada syarak dan bertentangan, bahkan yang menyalahi syarak. Maka ini dipanggil bid'ah. Sebab itu dalam kitab kita dia bawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahawa beliau mendengar Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama yang tidak ada asal usul daripada agama. Ini perkara yang penting, perkataan ma laysa minhu, apa yang bukan daripadanya. Jadi di sinilah ulama mengatakan bahawa kalau ada perkara yang baru dan perkara baru itu bercanggah dengan agama, tidak ada asal usulnya, itulah bid'ah. Mewujudkan perkara baru dalam agama yang bercanggah dan tidak ada asal usul daripada syarak. Tetapi kalau perkara baru itu tidak bercanggah dengan syarak dan mempunyai asal usul daripada syarak, maka para ulama tidak mengatakan ia bid'ah yang tercela. Maka di sinilah kita katakan ulama membahagikan bid'ah kepada beberapa bahagian. Ada ulama bahagi bid'ah ni kepada bid'ah hasanah. Apa maksud bid'ah hasanah? Pada mereka yang menggunakan istilah ni, pada mereka yang membahagikannya, maksudnya ialah perkara yang tidak ada di zaman Nabi tetapi ada asal usulnya dalam syariat. Tidak bercanggah dan boleh dibuat. Manakala bid'ah yang sesat, auzubillah, ialah perkara yang baru dalam agama yang bercanggah dan bertentangan. Maka ini kita panggil para ulama berhati-hati dalam memberikan takrifan. Jadi saya ulang sekali lagi, dari segi bid'ah ini, dari segi syarak, ialah mewujudkan, mengadakan perbuatan atau fahaman atau amalan atau kata-kata yang tidak ada asal usulnya dalam syariat, bahkan bercanggah dan tidak diizinkan syarak. Maka ini dipanggil para ulama berhati-hati dalam mengatakan bid'ah. Tetapi sebagian orang ni Tuan Haji, sebagian Tuan Haji, saya mendapat tua tapi muda lagi. Jadi sebahagian masyarakat kita yang kita rasa perlu dibaiki ialah mereka menumpukan kepada perkataan tu, bukan pada definisi. Contohnya apa? Contohnya kita berbual dengan seseorang, kita katakan bahawa bid'ah ni ada dua, ataupun bid'ah ni ada banyak bahagian. Maka dia kata apa? Kan Nabi cakap bid'ah tu sesat lah. Kan bid'ah tu sesat. Bid'ah dalam hadis, bid'ah dalam kata-kata ulama, bid'ah tu bid'ah. Jadi kita katakan kepada dia, semua ulama sepakat bid'ah itu memang, kalau betul dia bid'ah, memang tertolak. Persoalan sekarang ialah nak mengesahkan bentuk bid'ah ke tidak. Begitu. Kalau nak mengatakan, contoh macam saya pernah jumpa dengan seorang
seseorang ni yang tanya kepada saya. Ustaz terima ke tidak bid'ah ni ada ke tak ada? Ustaz terima ke tak bid'ah tu ada? Contoh begitulah ayat dia. Saya kata sudah pasti bid'ah tu ada. Sebab dalam syariat dah ada. Dalam hadis, dalam kata-kata ulama. Tapi yang kita tengah bincang sekarang bukan ada ke tak ada. Yang mana satu bid'ah. Itu kita panggil. Jadi saya beritahu terus terang. Tajuk yang kami bincang pada waktu itu ialah Yasin malam Jumaat bid'ah ke tidak. Ini sebagai contoh. Saya dah buat contoh ni di hujung tapi saya dah terbawa ke depan. Saya nak ceritakan bagaimana orang tu berbincang. Dia mengatakan bahawa Yasin malam Jumaat tu bid'ah Ustaz. Tak boleh buat Yasin malam Jumaat. Maka saya mengatakan ia tidak bid'ah. Maka di sini dia bertanya kepada saya. Cuba tengok soalan dia. Antara soalan dia, Ustaz terima ke bid'ah ni ada? Saya kata sudah pasti bid'ah tu ada. Tapi nak melabelkan, nak menghukum, nak menilai, nak mengatakan baca Yasin malam Jumaat itu bid'ah, saya tak berani, saya kata. Sebab saya melihat kepada banyak aspek, melihat kepada banyak pendapat ulama di Malaysia khususnya dan di mana-mana yang bercakap soal bid'ah, kita mesti berhati-hati. Jadi kita terima bahawa bid'ah itu ulama dah sebutkan takrifannya, maka kita sesuaikanlah takrifan itu dengan mana-mana perkara yang kita bincangkan. Maka kita bincang akhirnya saya katakan bahawa baca Yasin malam Jumaat ni tidak bid'ah. Itu maksud dia. Maka manakala dia berkeras dan mengatakan bid'ah. Jadi ada orang yang sebegini yang bila kita bincang tentang maksud bid'ah, maka dia seolah-olah mengatakan kita tidak terima adanya bid'ah. Maka kita ulang sekali lagi. Tajuk kita malam ni ialah larangan melakukan bid'ah. Maka bid'ah ini dilarang. Nabi sebut dalam hadis dan ada hadis yang lebih jelas bahawa bid'ah disebut dengan perkataan bid'ah maksudnya. Dan disebut oleh para ulama dengan jelas bid'ah itu ada. Tetapi ulama membahagikan dan memperincikan. Maka berhati-hatilah dalam kita memahami maksud. Maka adakah semua perkara yang dikatakan bid'ah itu bid'ah? Sudah pasti tidak. Maka kita mesti melihat takrifan. Saya ulang sekali lagi. Kata kunci dia ataupun perkara utama dia ialah adakah dia ada asal usul dalam syarak, adakah dia bertentangan dengan syariat. Itu maksud bid'ah. Wallahu a'lam. Okey, sedikit saja Ustaz sebelum Ustaz berkongsi apa yang terkandung dalam kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin pada malam ini Ustaz ya. Adakah ada istilah bid'ah hasanah dan juga bid'ah sayyi'ah Ustaz? Ya. Di sinilah para ulama yang membahagikan itu. Okey. Istilah ni timbul kerana mereka bahagikan mengikut definisi yang mereka gunakan. Maka bila ulama mengatakan bid'ah ni adalah perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi. Maka ada sebagai ulama yang membahagikan ada yang hasanah, maksudnya yang perkara baru yang tidak bercanggah dengan syarak, yang elok, yang sesuai, yang ada asal usul. Misalnya Ustaz? Misal benda yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada di zaman selepas zaman sahabat. Seperti mewujudkan sekolah pengajian yang khusus. Ada pula ilmu-ilmu yang dibahagikan, ilmu fiqh, ilmu usul fiqh. Bila orang tu belajar syariah, dia belajar ilmu-ilmu tertentu, ada kitabnya, ada pembahagiannya. Jadi ini benda yang cukup elok. Dan juga seperti majlis-majlis dalam masyarakat yang kita ada sekarang. Majlis Maulidul Rasul sebagai contoh yang diamalkan zaman berzaman. Walaupun ada orang kata ini bid'ah, maka ulama mengatakan ia tidak ada di zaman Nabi, tetapi ia bid'ah yang hasanah, yang elok. Sebab ia menyebut tentang Al-Quran dan hadis dan sirah dan juga berselawat dan sebagainya. Jadi bila perkara itu dilihat oleh para ulama, maka dibahagikan dua. Bukanlah maksud ulama nak mengatakan bid'ah yang tak elok ni ada dua. Bukan. Bid'ah dari segi takrifan tu ada dua. Maka bid'ah yang elok ialah sebenarnya ialah benda baru yang ada asal usul bersyarak. Maka dia pada asalnya bukan bid'ah pun. Tapi ulama sebab guna definisi bid'ah tu ialah benda baru, maka benda baru tu ada dua. Manakala yang kedua apa? Yang bercanggah, yang bertentangan, yang tidak ada asal usul dalam syarak. Contohnya fahaman yang mengangkat para ulama setara dengan Nabi, na'udzubillah. Seperti fahaman Syiah yang bawa mendapat buat imam-imam mereka, bahkan mereka di kalangan sahabat dituduh, maksudnya bukan betul, mereka difitnah, kononnya imam-imam mereka ini lebih tinggi pada malaikat, lebih tinggi pada Nabi dan Rasul. Maka fahaman ni bercanggah terang-terang daripada Al-Quran dan hadis. Mana kita kena melihat sekarang ni ialah pembahagian itu ada. Ada ulama bahagi kepada 5. Bid'ah wajib,
Bid'ah harus, bukan maksud nak kata bid'ah yang tak elok tadi, ialah benda yang tidak ada di zaman Nabi, tetapi dilihat perlu dibuat di zaman selepas zaman Nabi. Maka ini dipanggil para ulama bila bercakap, dia bermula daripada awal takrifan, kemudian pembahagian, kemudian contoh. Jadi kalaulah kita berbincang, contohnya saya berpegang kepada pendapat bid'ah ni satu je, sesat dan sesat. Contoh, Tuan Haji pula pegang bid'ah ada 2, kawan kita seorang pula pegang bid'ah ada 3, ni ada 5. Sudah pasti kita tak boleh sepakat. Bila kita kembali kepada maksud asal, insya-Allah, patutlah Tuan Haji kata bid'ah ni 2 sebab maksudnya begini. Ini pula satu saja sebab saya merujuk kepada bid'ah yang sesat. Yang sana pula merujuk kepada bid'ah yang mengikut bahasa dan sebagainya. Jadi nasihat saya, kalaulah ada orang nak bercakap soal bid'ah, kembalikan dia ke belakang sikit. Tanya dia, apa maksud bid'ah? Menurut pandangan anda, maksud bid'ah tu apa? Kemudian apa pula pembahagiannya? Apa pula jenis-jenisnya? Maksudnya kita berbincang dengan cara yang kalau boleh terperinci, tersusun. Jadi kalau saya pegang bid'ah ni satu saja, saya tak boleh bincang dengan orang yang pegang bid'ah ada 2. Rupanya kita berbeza dari segi definisi. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Ustaz. Di bawah tajuk perbincangan kita pada malam ini, larangan mengerjakan bid'ah. Ada beberapa lagi perkongsian ilmu yang bakal dikupas oleh Ustaz, memetik daripada kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin, ringkasan Syekh Yusof An-Nabahani. Rancangan Tafakur Fiddin berehat untuk seketika. Kembali selepas ini, teruskan ke
Tafakufidin yang dibawakan secara langsung dari studio utama IKIM FM. Untuk rancangan ini Tafakufidin dan siaran ulangan bagi rancangan ini anda dapat ikuti setiap hari Sabtu pada pukul 4.15 pagi. Larangan mengerjakan bid'ah merupakan topik perbincangan kita pada malam ini. Dan Ustaz, saya kira Ustaz ada beberapa lagi perkongsian daripada kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin. Tetapi sebelum tu Ustaz, bolehkah Ustaz memahamkan kami yang mengikuti penjelasan Ustaz pada malam ini, istilah khurafat dan bid'ah ada berkaitan atau bagaimana itu Ustaz? Ya, bila kita melihat tentang perkara-perkara khurafat, ia juga merupakan di antara perkara yang disebutkan dilarang dalam Islam, iaitu kepercayaan yang tidak ada asas dalam Islam. Itu dipanggil khurafat. Dan perkataan khurafat ni juga ada asal usul sebenarnya. Ada dalam hadis Nabi SAW, ada kisah di zaman jahiliah bagaimana seorang lelaki diculik oleh jin. Ini adalah kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, kalau kita boleh lihat sama-sama. Jadi macam orang kita sebut tentang kena culik orang bunian. Itu maksud jin. Kemudian bila dia berada di alam jin, kemudian dia kembali. Maka dia bercerita tentang apa yang dilihat yang ajaib dalam alam jin. Maka orang sebut, kalau cerita pelik je orang akan cakap, ini cerita khurafat. Tapi itu cerita pelik je lah. Tapi khurafat dalam Islam ialah perkara yang kita panggil kepercayaan yang tiada asas. Maksudnya percaya tentang sial atau tentang nasib malang, mempercayai benda-benda begitu kalau jadi begini. Jadi ini kita panggil amalan dalam masyarakat yang berasaskan fahaman kepercayaan tidak ada asal usul. Dan bid'ah pula lebih kepada termasuk juga dalam perkara tersebut, tapi lebih merangkumi sama ada kepercayaan atau kata-kata atau perbuatan. Dia lebih luas. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Okey, silakan Ustaz. Baik. Dalam kitab kita tadi kita telah bacakan hadis yang pertama berkaitan tajuk ini, iaitu tentang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina, siapa yang mencipta dan menambah satu amalan baru yang tiada asal usul dalam agama kita. Kemudian kita dah sebutkan tadi bahawa tertolaknya amalan tersebut, kata para ulama, ialah bukan kerana ia benda baru semata-mata, tapi ia tertolak kerana ia tidak ada asal usul dan bercanggah pula dengan syarak. Itu poin kita yang paling penting. Apa-apa kita bercakap, nak katakan bid'ah ke, nak katakan apa ke, lihatlah sama ada ia bercanggah ataupun tidak, dan lihat juga sama ada ia berada di bawah asal usul ataupun ada asas-asas dalam Islam. Baik. Sebab itu sebagai ulama mengatakan bahawa untuk mengatakan bid'ah, kita mesti lihat adakah perkara tersebut tidak ataupun adakah perkara tersebut bertentangan dengan asas Islam. Jadi ini dihukum oleh siapa? Bukan dihukum oleh saya dan sesiapa, boleh dihukum oleh para ulama, orang berilmu. Kalau kita tanya pada orang yang tak berilmu, dia mungkin akan jawab dengan jawapan yang pelbagai. Tanya pada orang berilmu, itu para ulama, maka ulama lah yang akan menentukan adakah perkara tersebut berasal daripada syarak atau bertentangan dengan syarak. Baik, itu satu. Kemudian Imam Syafi'i menghuraikan benda yang cukup menarik. Imam Syafi'i rahimahullah menyebut bahawa perkara baru al-muhdatsat, perkara-perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi, ada pada zaman selepas nama Nabi ataupun zaman kita atau zaman mereka, yang baru dalam bentuk baru ini, Imam Syafi'i mengatakan ada dua keadaan. Satu ialah perkara baru yang mempunyai asal usul dalam Quran atau hadis atau ijma' atau pandangan para sahabat dan sebagainya. Maka Imam Syafi'i mengajak kita dengan menyebut perkara baru. Jadi baru itu, sebab setengah orang dibaca hadis yang Nabi sebut, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara baru. Jadi dia menyangkakan bahawa baru itu semua yang baru. Tetapi sebenarnya para ulama memahami maksud hadis itu. Perkara baru yang bertentangan saja. Perkara baru yang tidak bertentangan, kata Imam Syafi'i, yang ada asal dalam Quran, dalam hadis, dalam pandangan para sahabat, maka ia dipanggil perkara yang hasanah, yang baik. Muhdatsat ataupun bid'ah hasanah. Manakala yang bertentangan juga pula dia katakan yang tidak hasanah ataupun yang sesat dan sebagainya. Maka inilah kita katakan
mesti dibincangkan oleh para ulama. Kita di Malaysia, kita ada majlis-majlis fatwa. Kita ada majlis-majlis mesyuarat para ulama. Kita merujuk kepada mereka. Jangan kita ada seorang dua yang dipanggil suka bercakap tentang agama, suka post tentang agama, sedangkan dia mungkin tidak ada asas atau latar belakang yang kukuh, maka dia mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Saya pernah jumpa orang sebegini. Ini cerita peribadi yang betul. Maksudnya ada orang yang pernah beritahu saya, Ustaz kena tegur masjid yang Ustaz mengajar. Saya kata, tegur apa? Dia kata, Ustaz kena tegur mereka buat benda yang salah. Bid'ah. Yalah, apa? Dia kata, mereka berdoa beramai-ramai selepas solat. Maka bagi dia, mengikut apa yang dia baca dan dia faham, dia telah putuskan itu bid'ah. Dan dia kata kepada saya, dia arahkan kepada saya, Ustaz, tolonglah tegur. Saya katakan kepada dia, saudara, pada saya ia tidak bid'ah. Maka dia terkejut. Maka dia terus kepada satu kaedah yang kita juga akan sebutkan pada malam ini, iaitu ada orang menyangka apa sahaja perkara yang Nabi tak buat, maka ia bid'ah. Apa sahaja perkara yang Rasulullah dan para sahabat tidak lakukan, sama ada tak buat langsung atau tak buat berterusan, maka bagi dia adalah bid'ah. Jadi ini satu pahaman yang bermasalah. Maka saya bercakap lama dengan sahabat kita ni dan mencadangkan bacaan untuk dia baca dan mencadangkan memberikan pandangan-pandangan kepada dia, dan semoga dia menambahkan ilmu dan dapat mengurangkan salah faham tersebut. Salah faham itu apa? Salah faham itu ialah tentang hadis ataupun tentang ada orang mengatakan kalau tidak ada hadis atau kalau tak ada yang dibuat oleh Nabi, kalau Nabi tak buat, maka tak boleh buat atau maka ia bid'ah. So saya nak sebutkan pada malam ini kepada tuan-tuan dan puan yang mendengar bahawa bukan sebegitu mudah nak mengatakan macam yang disebut tadi. Apa yang kita katakan ialah apa? Rasulullah tak buat. Dan saya suka cerita satu lagi kisah yang berlaku pada sahabat saya. Bila dia selepas solat jemaah Aisyah, dia nak buat solat hajat berjemaah. Sebab ini ada orang minta, jemaah minta. Maka dia kata, tuan-tuan, macam biasalah di mana-mana surau masjid, tuan-tuan, sekejap lagi kita akan buat solat hajat berjemaah. Datang seorang sahabat, seorang rakan. Dia kata, kenapa buat ni? Nabi tak pernah buat, dia kata. Nampak dia punya ayat tu. Kenapa kita buat? Nabi tidak pernah buat. Iaitu maksud dia ialah solat hajat berjemaah. Jadi sekarang ni, masalah sekarang ni ialah kita bahagi kepada dua poin sekarang. Kalau kita bolehkan poin yang pertama dulu. Sebab nanti mungkin ada break. Tuan Haji Nazir dia suruh saya berhenti. Saya sebut yang pertama ialah apabila seseorang mengatakan Nabi tak pernah buat. Okey. Ini saya nak beritahu betul-betul pada yang mendengar ni, tolong letak telinga dekat radio ataupun dengar dengan volume, gunakan volume. Bila ada orang kata kepada kita Nabi tak pernah buat, kita kena faham bahawa ini satu dakwaan yang besar. Maksud saya nak kata tak ada, susah. Kalau saya nak kata ada di sini, ada di situ, mungkin senang. Bila saya nak kata tidak ada langsung, maka ini satu benda yang memerlukan kepada kajian yang amat-amat teliti. Maka kita katalah kepada orang tu, kita nasihatlah dia, kita soallah dia balik, dari mana saudara tahu sampai macam ni sekali? Tak ada. Dia bila nak nafikan, satu ilmu yang besar. Contoh bila orang tanya saya, ada tak dalam Quran benda ni? Saya kata tak ada. Maka saya perlu kepada betul-betul hafal atau ulang kaji Quran memang sampai saya confirm dan yakin tak ada. So ini satu benda yang besar. Maka bila saya jumpa orang yang bercakap sebegini ataupun siapa-siapa yang kita berbual yang kata tidak ada, tidak pernah ada di zaman Nabi, tak pernah Nabi buat, saya katakan beginilah. Kena hati-hati dulu. Siapa yang cakap tak ada? Dari mana saudara dapat benda ni? Bukannya mudah. Sebab hadis ni ada banyak. Riwayatnya ada banyak. Sirah ni besar. Kehidupan Rasulullah dan para sahabat ni, para ulama bukukan berjilid-jilid. Maka perlu kepada sikap berhati-hati. Mungkin boleh buat ayat cantik sikit. Apa? Setakat yang saya baca, setakat yang saya tahu, tak ada. Itu mungkin sedap sikit. Kan? Tapi kalau cakap datang, Ustaz, Nabi tak pernah buat. Kenapa kita buat, Ustaz?
Jadi saya kata, dari mana saudara tahu Nabi tak pernah buat? Ini benda pertama yang saya nak jawab soal tu. Bahagian pertama. Yang kedua tu ialah bahagian yang kalau Nabi tak buat, betul Nabi tak buat, apa sikap kita, itu yang kedua lepas ni. Yang pertama sekarang kita fokus dulu, iaitu satu dakwaan yang besar. Bila saya contohnya, saya sebagai seorang ustaz yang biasa, saya bukan orang alim. Saya ustaz biasa saja. Jadi orang tanya saya, ustaz, ada tak dalam hadis Nabi buat begini, Nabi kata begitu? Soalan tu besar bagi saya. Saya perlukan masa. Saya perlukan sandaran. Saya perlukan ulama zaman dulu yang bercakap. Saya perlukan kitab. Tak boleh saya ada main type Google tak jumpa. Saya kata tidak ada. Sebenarnya ialah apa? Tidak jumpa. Sebab tu benda besar sebegini kena berhati-hati. Wallahu alam. Setakat yang saya tahu tak ada. Wallahu alam. So kena ada sikap macam tu. So kalau kita datang dengan dakwaan yang besar sebegini dan kita nak bertujuan nak menghentam manusia dan menunjukkan kita nak alim, ini masalah yang besar. So saya nasihat kepada semua yang nak kata begitu, tolonglah berhati-hati, check, double check, ke berapa kali check tak tahulah. Sampai ke tahap kita nak bercakap, kita kata wallahu alam, setahu saya, menurut ulama ini, menurut ulama itu, menurut kitab ini, setahu kami begini. So itu lebih baik. Jadi bukan senang sebab ada orang dakwa tidak ada, rupa-rupanya ada. Ada juga orang yang dakwa ada, rupanya tak ada. Jadi ini kita panggil dakwaan yang amat besar. Tolonglah berhati-hati. Itu jawapan pertama bagi saya pada orang yang cakap kalau Nabi tak buat, kalau tak ada hadis. Maka saya kata pertama sekali, tolonglah pastikan betul ke tak ada. Sebab ini benda yang melibatkan agama. Baik. Lepas ni insya-Allah kita akan sebut kalau betul Nabi tak buat, apa sikap kita? Adakah jadi bid'ah terus atau bagaimana? InsyaAllah selepas ini. Di dalam arti kata lain, apabila kita membicarakan tentang soal bid'ah, ini memerlukan kajian yang terperinci, Ustaz. Bukan boleh orang kata apa, secara spontan saja. Perlukan kajian yang mendalam. Baiklah, dan berterusan. Ya, berterusan. Baiklah, kita tidak akan berehat sebenarnya, Ustaz. Terus saja melayani salah satu soalan yang dikirimkan oleh rakan pendengar IKIM FM, iaitu dari Kuala Terengganu. Saudara Fahmi bertanyakan, Ustaz, ziarah kubur dan kasidah di atas kubur, adakah ianya dianggap sebagai bid'ah atau tidak? Silakan Ustaz. Ziarah kubur sudah pasti ia satu benda yang sunnah. Ziarah kubur dan benda yang tidak syak lagi. Dan tidak ada kita panggil macam sebagian orang kata kalau ziarah hari raya jadi bid'ah. Tak boleh ziarah pada hari raya, tak. Ziarah kubur ni terbuka. Satu masa dulu Nabi pernah larang untuk menjauhkan daripada adat-adat jahilah yang lama. Kemudian Nabi izinkan. Nabi kata, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur. Aku pernah larang kamu ziarah kubur, tapi sekarang ni fazuruha. Ziarahlah ia. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Ia boleh mengingatkan kamu dengan akhirat. Tentang persoalan apa yang kita buat di kubur terbuka, iaitu doa atau Quran atau zikir dan sebagainya. Bila timbul ada orang buat qasidah di kubur. Jadi para ulama berbeza pendapat dan sebagian ulama mengatakan kalau boleh dielakkan, tapi nak mengatakan ia bid'ah mesti diperincikan, diperhalusi dan mesti dibincangkan dengan orang yang melakukan dia. Kenapa buat begitu? Adakah sesuai dan sebagainya? Maka kita nak mengatakan bid'ah secara 100%, maka seeloknya kita tak buat. Tapi nak mengatakan bid'ah itu perlukan kepada kajian lagi. Wallahu a'lam. Okey, dan soalan yang berikutnya ditanyakan, adakah solat sunnah qabliyah pada waktu solat Jumaat itu juga dianggap bid'ah atau sunnah, Ustaz? Ini diperbincangkan oleh ulama sudah sekian lama. Solat sunnah sebelum Jumaat tidak ada masalah, dia bukan bid'ah. Ia telah disebut oleh para ulama. Cuma ada ulama berbeza pendapat solat sunnah itu ada ataupun tidak. Bukan soal kalau siapa buat jadi bid'ah. Bukan begitu. Ulama telah perincikan. Boleh lihat dalam kitab-kitab fiqh, insya-Allah. Bagi anda yang ingin mengajukan soalan ataupun pandangan anda mengenai tajuk pembincang kita pada malam ini, larangan mengerjakan bid'ah, anda boleh hantarkan kiriman soalan atau pandangan anda ke nombor talian WhatsApp IKIM FM 01129004 atau ke laman FB IKIM FM. Sebelum kita berehat, Ustaz, adakah wujudnya ahli-ahli bid'ah? Jika wujud,
apakah ciri-ciri yang biasa dimiliki oleh ahli sebegini, Ustaz? Ya. Tadi kita sebut bahagian pertama dan bahagian kedua. So kita nak tangguhkan ke macam mana? Teruskan seketika, Ustaz. Yang kedua tadi ialah bila kita jumpa dengan orang yang mendakwa Nabi tak buat, maka kita tak boleh buat, atau kalau Nabi tidak lakukan, tidak ada dalam hadis, maka ia bid'ah. Kita katakan begini. Pertama kita dah jawab tadi, untuk menafikan dan untuk menidakkan ataupun untuk mengatakan tiada, Nabi tak pernah buat, ini satu dakwaan yang besar. Kena hati-hati. Baik, itu dah habis. Katakanlah memang mengikut apa yang kita cari, yang kita pelajari, memang kita tak jumpa. Jadi memang orang yang mendakwa tu kata, setakat yang saya tahu Ustaz, tak ada hadis tentang benda ni. Bolehkah kita buat? Jadi sini para ulama kata, kalaulah satu perkara itu Nabi tak buat, dalam urusan agama yang berkaitan dengan agama contohnya, dan tidak ada dibuat oleh para sahabat, maka ia masih lagi belum kita boleh katakan bid'ah. Kita masih cek dari segi hukum hakam yang dihurai oleh para ulama. Adakah perkara tersebut boleh kita masukkan di bawah benda-benda yang telah ada? Sebab itu kita katakan tadi bahawa ada orang kata kepada saya bahawa Nabi SAW tidak pernah berdoa beramai-ramai setiap waktu, selepas solat, setiap waktu, tak pernah tinggal. Dia kata tak ada, Ustaz. Maka saya katakan, kalau betul tak ada, benda itu masih boleh dibuat kerana ia adalah doa dan dia adalah zikir dan ia boleh ditunaikan beramai-ramai atau bersendirian. Jadi, masih lagi terkandung di bawah benda yang dibenarkan. Macam orang kata mudahlah, iaitu di Malaysia di majlis tahlil. Ada orang kata tahlil ni Nabi tak buat. Jadi kita katakan memang kalau mengikut disebut oleh para ulama, nampaknya macam semajlis sebegitu tak ada yang dengan tertib peraturannya, baca itu kemudian baca ini dan seterusnya. Tapi dalam majlis yang sama, kita lihat ada Al-Quran, ada hadis, ada zikir, ada doa, ada bacaan Quran. Jadi adakah ia satu benda yang langsung tak ada kena-mengena dengan agama, tidak ada asal usul? Maka para ulama bincang panjang. Maka oleh itu kita jangan sekali-kali ambil ini sebagai hujah yang kita katakan paling kuat. Nabi tak buat, bid'ah. Nabi tak buat, tak boleh buat. Nabi tak buat. Dan sebagian orang kita tengok dia bercakap pun tak jelas. Dia kata kalau Nabi tak buat, ada yang kata tak perlu buat, ada yang kata tak boleh buat, ada yang kata tak payah buat. Jadi kita macam mana nak faham ni? Hukum ni apa? Sebab itu, kalau boleh kita tanyalah sahabat-sahabat yang kita yang suka sangat cakap macam ni, kita tanya dia, hukum dia apa? Sebab tu bila sahabat tadi yang bertanya saya tentang, atau saudara tadi yang bertanya tentang doa ramai-ramai, saya kata hukum dia apa? Kalau saudara orang yang pandai, macam pantun lah kan, kalau tuan bijak bistari. Jadi, apa hukum kalau kita buat benda tu? Sebab dia dah kata dah, bagi dia tak pernah jumpa Nabi buat. Maka dia kata tak boleh buat. Saya kata, hukum dia apa kalau saya buat? Maka dia tak berani. Dia antara orang yang dia diam. Dia macam, kita panggil apa, tagak-agak. Sebab menghukum bukan senang. Kalau saudara kata hukum ni, kalau orang yang berkata depan kita ni, haram, haram ni besar. Nak kata makruh pun susah juga. Nak kata sunat, saya pun tak tahu. Jadi inilah kita kata para ulama menggariskan peraturan untuk mengeluarkan hukum. Jadi, apa yang saya nak jawab ialah, kalaulah ada orang kata Rasulullah tak buat, maka ia bid'ah, katakan kepada dia benda dengan jawapan yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, dakwaan saudara, dakwaan yang besar, perlu kepada kajian. Yang kedua, kalaulah betul Nabi tak buat, para ulama masih lagi menyenaraikan beberapa pilihan, beberapa hukum. Mungkin benda Nabi tak buat. Macam setengah orang kata, lepas solat, bersalam ramai-ramai, berselawat, beratur. Maka dia kata ni, tak ada zaman Nabi. Maka dia dakwah begitu. Kita kata baik. Kalau betul tak ada zaman Nabi, apakah bersalaman dan berselawat itu tidak boleh dibuat? Jadi ini kita panggil ulama dah bincang. Alhamdulillah. Kalaulah kita teruskan membaca, mengkaji dan guru-guru saya pernah pesan. Dia kata, Adlan, kalau kita belajar dengan seorang guru, kita akan tertutup. Belajarlah dengan seramai guru, seramai mungkin. Kita akan dapati ilmu itu banyak pilihannya, banyak percampahan ilmunya, dan kita akan insya-Allah lebih berlapang dada. Tidak hanya menghukum begitu sahaja.
Baik. Baiklah, sebenarnya perbincangan kita makin hangat Ustaz ya, dengan beberapa soalan yang diajukan oleh rakan-rakan pendengar Kim FM. Apapun, kita akan berehat untuk seketika dan kembali selepas ini untuk rancangan Tafakuf. Pilihan utama anda, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Larangan mengerjakan bid'ah merupakan mauduk perbincangan kita pada malam ini untuk rancangan Tafakufidin. Dan nampaknya Ustaz, masa begitu pantas berlalu, kita telah sampai ke penghujung rancangan ini. Okay, Ustaz ada beberapa pesanan dalam kita untuk mewujudkan ataupun mengurus perbezaan pandangan dengan baik dalam soal isu bid'ah ini dan juga kesimpulan. Silakan Ustaz. Saya nak sebut tentang kita hendaklah berhati-hati ketika kita ingin melabelkan bid'ah kepada sesuatu amalan, apatah lagi kita nak melabelkan bid'ah kepada golongan manusia. Ini ahli bid'ah, ini orang buat bid'ah. Maka kita perlu berhati-hati disebabkan label kita ini kalau benar mungkin tidak mengapa. Tapi kalau salah, ia merupakan tuduhan yang berat. Kerana orang yang melakukan bid'ah ni orang yang menentang sunnah ataupun yang melakukan perkara yang berlawanan dengan sunnah. Apa kata kita kalau yang kita tuduh itu bukan bid'ah atau orang yang kita labelkan itu bukan ahli bid'ah? Satu masa dahulu ahli bid'ah ialah untuk mereka yang mempunyai fahaman yang berlainan dengan ahli sunnah wal jamaah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Syiah dan sebagainya. Fahaman-fahaman yang dipanggil ahli bid'ah, Khawarij, yang bertangan dengan ahli sunnah, istilah yang berat, yang besar. Tiba-tiba kita disebab kita kurang menyelidik, kawan kita, jiran kita, saudara kita, ahli bid'ah belaka. Kita je yang sunnah. Dan kadang-kadang jadi macam satu perbalahan yang menyebabkan pergaduhan yang hebat sampai nak bergaduh-gaduh, nak pukul dan sebagainya. Jadi ini kita panggil kena itu pesanan saya supaya kita berhati-hati dan merasa berjaga-jaga, jangan sampai kita bid'ahkan amalan atau orang yang tidak bid'ah. Itu maksud yang pertama. So kita hati-hati, kita berbincang, kita bertanya, kita boleh berbincang dan insya-Allah kita akan dapat jawapannya. Yang kedua saya nak pesan juga ialah pesanan guru-guru saya. Semasa kita belajar, para guru saya mengatakan untuk membersihkan masyarakat atau untuk mengajak masyarakat meninggalkan bid'ah ataupun untuk mengajak masyarakat lebih baik, sebarkanlah sunnah. Yang kita sebut dalam kuliah yang lalu dan sebelum itu, hendaklah kita menjadi ejen penyebar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajar, menyebarkan, menghadiri kelas dan menyebarkan, berusaha sedaya upaya untuk mengamalkan. Maka dengan berkat amalan kita tentang benda-benda yang Nabi lakukan, secara langsung masyarakat kita akan terpelihara tanpa kita perlu menepis secara berdepan, kita menepis dengan cara menunjukkan contoh dan tauladan. Jadi ini kita punya para ulama katakan menunjukkan contoh ikutan dalam masyarakat, sunnah yang diamalkan, bukan hanya sunnah yang disebutkan atau bukan hanya mengkritik orang itu dan orang ini, tapi menunjukkan contoh ikutan. Jadi ini pesanan para ulama kita. Saya menyampaikan saja kepada tuan-tuan yang mendengar, dan masa yang ada yang singkat tak cukup untuk kita sebutkan semua, tapi kalau boleh saya pilih dua perkataan pada malam ini untuk menyimpulkan. Pertama ialah berhati-hati, dan yang kedua tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Ini akan menyelamatkan kita insya-Allah daripada menjadi orang yang berlebihan sama ada ke kanan atau ke kiri. Kita akan terus berada di jalan yang tengah, maksudnya bersederhana, umat yang sederhana yang disebut dalam Al-Quran. Bagaimana Islam ini adalah umat yang wasata, umat yang sederhana dunia dan akhirat, dan tidak lebih dan tidak kurang. Wallahu a'lam.
terima kasih Ustaz, dan mudah-mudahan segala apa yang telah dihuraikan oleh Ustaz sebentar tadi dapat menjernihkan keadaan dan juga dapat memberi satu kefahaman yang sebenar ya terhadap istilah bid'ah itu sendiri dan juga istilah-istilah yang lain seperti khurafat dan sebagainya. Jadi terima kasih atas kehadiran Ustaz sekali lagi sebagai tetamu undangan tetap bagi rancangan Tafaqquh Fiddin pada malam ini. Sebenarnya ada beberapa lagi persoalan, mungkin kita akan cuba majukan soalan-soalan ini bawa ke minggu ke hadapan sebelum kita mengupas topik yang selanjutnya pada minggu depan Ustaz ya. Betul. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah tadi saudara berakhirnya